Okey, Ya, jadi Santi. saya ceritakan dulu kepada anda tentang ChatGPT Masterclass ni. Jadi secara umumnya, dia punya outline untuk kelas kita ni, dia ada semua sekali dia ada 8 bahagian. Daripada 8 bahagian ni, saya design dia punya khusus ni supaya dia ada 3 bahagian utama. Jadi bahagian yang pertama tu dia adalah pengenalan kepada AI semua tu sekali sebelum kita masuk kepada ChatGPT. Okay, lepas tu dia ada bahagian yang tengah tu yang mana yang saya highlight dalam warna kuning tu, itu tu kita lebih kepada fokus kepada prompt engineering dan sebagainya. Maksudnya memang masuk direct kepada yang tu lah, kita akan tengok cara nak tulis prompt semua tu, lepas tu cara nak buat menggunakan template dan sebagainya. Lepas tu bahagian yang ketiga tu maksudnya lepas anda dah faham cara nak menulis, dah tahu konsep idea dia semua, maka kita akan tengok beberapa senario. Okey, sebelum saya teruskan pada bahagian ni, saya dah dapat banyak request daripada ramai orang juga yang mana mereka minta dekat saya, dia kata tolong buat kursus ni supaya dia sesuai ataupun dia kata suitable untuk orang biologi. Lepas tu ada yang kata dekat saya daripada segi matematik ataupun dia kata untuk pensyarah dan juga guru sekolahan. Okey, saya kena minta maaf siap-siap sebab penggunaan ChatGPT ni dia terlalu luas. Lepas tu bidang-bidang tu bukan dalam kepakaran saya. Jadi saya tak boleh nak terlalu fokus macam contohnya biologi kan. Saya tak boleh nak fokus sangat untuk nak buat benda-benda contoh berkaitan biologi. Tapi mungkin kita boleh cuba sama-sama lah sekejap lagi noh. Alright, tapi idea dia adalah macam ni. Sepatutnya apabila anda dah habis kursus ni nanti, insya-Allah kalau anda dah faham ini, anda boleh gunakan apa sahaja dalam ChatGPT ni untuk nak pakai dalam apa saja bidang. Idea dia macam tu. Tak kisah untuk pekerjaan apa ataupun untuk apa saja projek, sepatutnya boleh. Itulah idea dia. Okey, jadi ada orang tanya dekat saya macam mana flow dia punya kursus kita pada hari ini, apa perbezaan dia dengan sesi live. Jadi saya cerita dekat anda secara terus daripada awal ni kan. Untuk sesi live tu, kita banyak buat benda-benda yang lebih santai, yang lebih main-main. Contohnya kita cuba nak tanya soalan-soalan biasa. Lepas tu kita tak kisah ChatGPT ni apa. Kita cuba type, kita menulis. Kita banyak try and error. Lepas tu kita tanya soalan-soalan yang main-main. Contohnya macam, mana datang dulu, telur ataupun ayam. Contohnya macam tu kan. Tapi untuk sesi kelas macam malam ni, kita lebih serius dan kita fokus kepada prompt engineering. Kita banyak akan fokus kat situ. So idea dia adalah macam ni. Kalau saya nak bagi analogi, okay, satu lagi benda yang saya perasan dekat sini, ada ramai yang mungkin terdiri daripada macam-macam lapisan yang datang untuk kursus ni. Ada yang beritahu dekat saya, mereka hantar anak mereka. Maksudnya saya assume itu mungkin remaja. Lepas tu ada juga pelajar universiti. Lepas tu ada lecturer dan ada guru-guru dan ada pekerja profesional dan ada juga saya dimaklumkan yang mereka mesej saya, dia kata mereka tak pernah pakai ChatGPT langsung. Jadi mereka cuma tahu mereka bila nak gunakan ChatGPT tu dia tak login. Jadi saya akan cuba untuk nak terangkan supaya secara amnya semua orang boleh faham lah. Okey, jadi kursus dia macam ni. Saya akan cerita dekat anda pasal AI itu semua yang mana dia berkaitan dengan ChatGPT. Maksudnya bila habis bahagian tu, anda akan tahu mana datangnya ChatGPT ni. Kenapa dia wujud, bagaimana dia diwujudkan dan apa function dia. Itu yang pertama. Lepas tu kita akan masuk kepada ChatGPT itu sendiri. Saya akan cerita dekat anda kenapa nama dia ChatGPT, apa yang dia boleh buat, apa yang dia tak boleh buat, apa yang dia faham dan tak sebagainya. Jadi bila dah habis yang tu, maka anda dah tahu keupayaan dia. Bila anda dah tahu keupayaan dia, kita akan tengok ChatGPT itu dan kemudian kita akan tengok cara-cara untuk nak bercakap dengan dia dengan betul. Itu idea dia. Lepas dah tahu cara nak bercakap, lepas tu kita akan try bercakap dengan dia. Jadi bila dah habis semua benda tu, dan kemudian saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk nak naik taraf lagi ChatGPT anda supaya dia boleh pergi lebih lagi daripada hanya chat biasa macam tu. Jadi bila dah habis semua kursus tu, maka insya-Allah sedikit sebanyak nanti anda boleh try lah untuk nak gunakan dalam apa yang anda nak pakai. Macam itulah cerita dia. Okey. So bahagian pertama. Jadi bahagian pertama ni adalah pengenalan kepada AI, machine learning, daripada natural language processing dan sebagainya. Dan ada orang tanya saya kalau mereka tak pernah belajar benda-benda ni ataupun bukan bidang computer science, okey ke? Jangan risau insya-Allah sebab benda ni saya akan terangkan secara umum. Ini bukan untuk orang kata apa programmer ke apa ke, bukan untuk computer science. Saya akan terang secara umum. Kan saya akan tengok juga berapa lama masa yang diperlukan untuk terang sebab takut lama sangat kan. Okey, jadi satu benda yang saya kena ceritakan dekat anda, saya cuba buat slide ini dalam bahasa Melayu tau. Tapi apabila saya dah try 2, 3, 4 slide macam tu, saya rasa macam dia ada setengah-setengah tahap tu dia lebih orang kata apa, lebih mengelirukan daripada daripada memberi kefahaman yang elok kan. Jadi lah saya kata tak apalah, kita masih tapi penerangan saya insya-Allah saya akan cerita dalam bahasa Melayu lah. Dan sambil-sambil tu kalau yang perlukan saya akan buatlah dua bahasa, tak ada masalah. Cuma yang bahagian AI yang first slide ni saya tinggallah dalam bahasa Melayu. Okey, jadi cerita dia macam ni. Sebelum kita nak guna ChatGPT apa, kita start dengan satu benda yang paling asas dulu. Semua benda yang kita duk cakap sekarang ni, yang kita duk nampak yang orang lukis gambar lah, apalah yang tiba-tiba meletup sekarang ni, dia datang daripada satu asas. Asas tu adalah benda ni. Dia panggil kalau bahasa Inggeris dia panggil sebagai artificial intelligence.
Kalau bahasa Melayu dia panggil kecerdasan buatan lah. Jadi kalau AI itu untuk bahasa Inggeris dia ada short form dia AI. Tapi bahasa Melayu tak ada. Dia tak ada KB ke apa kan. Okey. Jadi kalau saya nak ceritakan AI ni secara umum yang mana orang semua boleh faham, idea dia macam ni. AI ni dibuat dengan harapan bahawa dia boleh buat kerja serupa macam manusia. Idea dia macam tu. Maksudnya dia boleh berfikir lebih kurang macam manusia dan berdasarkan maklumat yang tu dan dia boleh memberikan output ataupun memberikan maklum balas balik seperti seorang manusia. Contohnya bila diberikan masalah, dia boleh fikir macam manusia dan beri jawapan untuk masalah tu. Idea dia macam tu. Jadi apa yang anda nampak dekat sini, ini adalah beberapa ciri umum AI. Dia ada banyak sangat, saya tak boleh nak tulis semua. Saya boleh buat satu kelas asing untuk AI, tapi secara umumnya macam ni. Kalau anda nak faham AI itu benda apa, AI itu dia adalah benda yang boleh buat benda-benda ni, yang 5 ni. Jadi 5 ni benda apa? Salah satunya, saya tunjukkan anda, saya tarik. Anda tak nampak, saya tarik sini pula. Okey, jadi secara umumnya dia mulakan macam ni. First kali, AI ni didesign supaya dia boleh memberikan maklum balas secara ringkas dan mudah. Maksudnya macam ni. Mungkin kalau saya bila nak buat satu kerja tu, saya akan ambil masa yang lama ke, saya perlu gunakan banyak bahan ke nak menyelesaikan masalah tu. Jadi AI ni, idea ni adalah bila dia didesign supaya dia boleh buat kerja macam manusia, bila dia nak menyelesaikan masalah yang saya cuba nak selesaikan tadi, dia akan buat benda tu dengan cara yang lagi ringkas untuk nak mendapatkan output yang lebih kurang sama ataupun lebih baik. Maksudnya dia gunakan cara yang lebih baik ataupun dia gunakan cara yang lebih optimum. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris tu dia panggil lean. Maksudnya dia memang nampak kalau saya tunjuk kat situ menggunakan sumber yang minimum. Tu idea yang pertama. Jadi nak menjimatkan resource first. Lepas tu AI ni didesign untuk nak memahami. Jadi kalau tengok dekat situ dia kata understand. Saya cerita kat bawah tu, dia boleh memahami, contohnya salah satu yang dia boleh fahami adalah dia boleh fahami bahasa manusia. Lepas tu dalam bentuk communication yang lain. Okey, apa yang penting sangat ni bahasa manusia? Senang je. Kalau anda tak faham computer science, saya cerita secara umum macam ni. Komputer kita dekat rumah tu, itu adalah satu alat yang kita panggil sebagai dumb terminal komputer bodoh. Maksudnya alat yang tak boleh nak buat apa. Dia tak boleh berfikir, dia tak boleh buat apa. Walaupun nama dia komputer, tapi kalau kita tak install operating system dalam tu, dia tak boleh buat apa. Malah kalau kita install operating system pun, dia tak boleh duduk diam-diam tiba-tiba buat kerja. Tak. Kita sebagai pengguna, kena suruh dia buat something. Baru dia boleh compute. Tu idea dia. Tapi AI ni adalah satu benda yang mana ideanya adalah dia boleh memahami tanpa kita perlu nak ada dekat sana. Tu beza dia dengan kita punya komputer. Okey, dan dalam masa yang sama nampak antara benda yang bestnya adalah dia boleh reason. Maksudnya merasional. Saya cari bahasa Melayu tak tahu benda apa yang betul yang tu kan. Jadi dengan kata lainnya, bila kita bagi kat dia satu masalah ke apa ke, AI ni, dia ataupun sistem AI ni, dia boleh buat keputusan. Jadi dia boleh bagi penyelesaian kepada masalah kita tu. Tu bukan masalah kita sajalah ataupun masalah secara umum. Tu dia. Lepas tu AI pun dia boleh merasai. Merasai bukan maksudnya dari segi sentuhan, tapi maksudnya apabila kita bagi dekat dia input dari segi sensor dan sebagainya ataupun data-data apa, dia boleh feel macam tu. Dan berdasarkan feel tu, dia boleh memberikan output ataupun dia boleh react kepada keadaan tu. Ini semua nanti anda akan nampak lah. Sebenarnya AI ni macam-macam. Contohnya feel tu kenapa? Paling senang anda tengok kereta Tesla. Dia ada sensor kiri kanan depan belakang, jadi dia tahu masa bila nak brake, masa bila nak laju, masa bila nak pergi kanan, masa bila tak nak langgar orang. Itu maksud dia. Dan dalam tu pun ada AI. Contoh salah satu dia. Dan yang antara paling penting ataupun benda yang sentiasa orang kata apa jadi top sekarang ni adalah keupayaan dia untuk berinteraksi. Maksudnya kalau saya nak fokus kepada kita nak cakap ChatGPT ni, salah satunya adalah dia boleh berinteraksi dengan kita dalam bahasa manusia biasa. Kalau dulu bila kita nak bercakap dengan komputer, kita kena bercakap menggunakan programming language. Kita tak boleh cakap apa khabar, hang nak buat apa, boleh tak tolong buat clock satu minit sekian-sekian. Tak boleh, dia tak akan faham bahasa macam tu. So kita kena gunakan programming language untuk nak bercakap dengan komputer. Tapi idea AI ni adalah dia nak buat supaya bila kita nak interface dengan sistem tu, tak kisahlah komputer ke apa ke, kita boleh cakap bahasa biasa. Tak kisahlah bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Okey, boleh lah. Itu AI, selesai cerita dia. Panjang juga ni, saya duduk tengok masa. Okey, dahsyat. Okey, jadi secara umumnya itulah AI. Jadi saya harap kalau lepas ni ada orang tanya, anda boleh cerita lah. Alright, jadi apakah benda-benda yang boleh dibuat oleh AI? Sebenarnya terlalu banyak. Saya tunjuklah dekat anda satu gambar yang mudah ni. Jadi lepas ni anda boleh rujuk dekat sini. Ini adalah antara beberapa persen saja. Terlalu banyak benda yang boleh dibuat dengan AI. Daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda. Salah satu contoh AI yang mungkin anda pernah tengok ataupun pernah guna ni dekat telefon. Contohnya kalau anda pakai Apple, anda ada macam Siri ataupun sebelum ni kan popular macam Google Home Assistant ataupun Amazon Alexa. Boleh tanya Alexa tell me the time lah apalah. Itu salah satu bentuk AI. Jadi ni anda boleh tengoklah dekat sini salah satu nah. Okey.
Sekarang mai saya cerita sedikit sebanyak tentang dia punya perkembangan tu. Sebab dulu kalau kita nak tengok kan, benda-benda berkaitan dengan AI ni tak ada orang kisah tau. Orang kata macam alah AI ni satu orang panggil sebagai buzzword, benda yang tak penting, kita tak nampak kegunaan dia. Orang kata macam benda yang orang nak belajar untuk research sonok-sonok macam tu, kita tak nampak output tu apa. Okey. Mungkin ada sebahagian daripada anda pernah dengar lah kot perkataan macam apa, big data lah, apalah, pernah kan? Itu tu zaman-zaman tengok kalau tahun 2000 macam saya tulis kat belakang timeline tu kan, tahun 2010 lah apalah, di mana waktu tu benda-benda macam ni baru nak start. Waktu tu dia ada dah konsep AI semua tu, tapi orang macam apa tu, macam tu je lah. Dan biasanya geng-geng yang duk bersembang AI ni sama ada company-company yang dapat duit pasal AI pada waktu tu, ataupun orang yang buat research. Lepas tu dia keluar lah daripada big data tu. Data tu maksudnya secara umumnya dia nak kumpul data. Dia duk bercakap pasal data yang panjang. Kumpul lah data dengan cara macam mana sekalipun. Big data tu maksudnya data dalam jumlah yang sangat besar. Massive data. Daripada pelbagai medium. Lepas tu, bila dah dapat data macam-macam, keluar pula satu benda yang dipanggil sebagai data analytics. Data analytics tu maksudnya bila dah dapat data tu, dia nak kena kaji lah data tu nak buat apa kan. Itu dalam tahun 2010 juga lebih kurang lah kan. Lepas dah dapat data, lepas dah kaji data, bila mereka dah ada data yang banyak sangat, mereka duk fikir macam mana kita nak kaji data teruk sangat banyak gila-gila melampau ni, maka wujudlah benda yang dipanggil sebagai tu, saya tulis machine learning. Jadi machine learning tu apa? Saat lagi saya akan tunjuk. Tapi secara umumnya, untuk nak proses data yang banyak tu, kita gunakan sistem komputer. Habis cerita. Bila kita dah gunakan komputer ataupun sistem dan sebagainya untuk nak memproses data yang lambat-lambat tu, maka wujudlah benda dalam masa yang sama dipanggil sebagai artificial intelligence. Itu AI tu sebenarnya dah lama, tapi dia punya penggunaan tu kita akan nampak makin naik. Bila artificial intelligence, macam saya bagi penerangan kat anda tadilah, itulah awal-awal cerita dia. Zat, sebelum saya teruskan, saya tanya, okey ke saya duduk sembang ni? Sebab saya tak nampak input daripada orang, tak lagi takut saya duduk sembang seorang. Okey ya? Boleh ya? Okey, tak masalah. Okey. Kalau bosan ke apa ke cerita, saya akan cuba ni. Saya try, takut lagi itu kan. Okey. Terus patah balik pada ni. Okey, So tuan. sekarang, terima kasih. Input je ni okey. Alhamdulillah, tu baik. Alright. Jadi tadi bila kita bercakap pasal machine learning semua tu, maka dia keluar AI. Lepas tu sekarang ni dia ada satu benda yang dipanggil sebagai Artificial Narrow Intelligence. Ataupun kita nama dia panggil ANI. Okey, anda tak payah risau, saya tak akan tunjuk programming ke apa ke. ANI dia macam ni. Kalau AI tu dia mungkin besar. Cabang yang besar sangat banyak. ANI tu kalau anda tengok, saya buat dekat description tu, dia kata, dia lebih khusus. Contohnya kat sini, dia punya penjelasan dia adalah AI yang boleh perform satu benda yang khusus, specific task pada keadaan yang sama baik macam manusia ataupun lebih elok pada manusia. Nama dia adalah Artificial Narrow Intelligence. Maksudnya dia narrowkan pekerjaan AI tu. Itu yang sekarang duk pergi. Kita duk tengok banyak-banyak benda dalam GPT dan sebagainya, dia dah pergi ke arah tu. Dia pandai buat benda tu, dia pandai buat benda ni. Dia bukan in general lagi dah. Jadi khusus. Lepas tu, antara salah satu benda yang paling dahsyat yang tengah duk berlaku sekarang ni, sampai lagi saya ceritalah pasal mereka duk sibuk ramai-ramai nak stop perkembangan AI semua tu, adalah nak masuk kepada bahagian AGI. AGI tu yang saya warna kuning tu dipanggil Artificial General Intelligence. Artificial General Intelligence tu kenapa? Okey, cerita dia macam ni. Untuk AI, mereka punya idea adalah benda tu dia boleh buat kerja sama ada sama elok macam manusia ataupun mungkin elok sikit. Idea dia macam tu. Artificial General Intelligence ni adalah idea dia secara hipotesisnya adalah dia akan jadi sama ada sama pandai macam manusia ataupun jauh lebih pandai daripada manusia untuk nak buat apa saja kerja yang diberikan kepada dia yang mana boleh juga dibuat oleh manusia. Idea dia macam tu. Contohnya lah, mungkin kalau manusia boleh bawa kapal terbang, apabila kita gunakan AGI ni, dia akan jadi berjuta kali ganda lebih pandai daripada manusia yang mana tak kisah letak dalam keadaan apa sekalipun, ribut ke petir ke apa ke nak terbalik ke, dia boleh buat kerja lagi elok. Itu maksud dia. Kenapa saya kata kapal terbang? Sebab dia tak ada benda yang khusus. Dia bukan hanya merujuk pada komputer saja tau. Okey. Dan benda ni sekarang tengah dibuat oleh OpenAI. Sekejap lagi saya tunjuk dekat anda. Lepas tu, maka adalah satu benda yang lagi tinggi daripada tu, dia panggil sebagai Artificial Super Intelligence. Kalau anda Google, dia nama dia ASI. Jadi ini semua short form tadi, ada ANI yang sekarang ni, lepas tu dia ada AGI, lepas tu ada ASI. Jadi kalau anda tengok kat YouTube, dia ada macam lah, dia sibuk lah macam-macam ni. Yang ASI ni lambat lagi, kalau mereka kata 2030, 2040, tapi idea dia adalah benda tu adalah jauh melangkaui keupayaan manusia. Pandai sangat, tak boleh nak kata apa. AI sekarang pun saya rasa dah cukup pandai dan yang ni idea dia lebih pandai. Jadi contohnya kalau anda tengok dekat sana apa yang dia boleh buat, mungkin dia boleh buat benda-benda macam quantum computing. Jadi kalau anda familiar dengan quantum computing, sudah semestinya anda tahu quantum computing adalah satu benda yang terlalu kompleks, gila-gila kompleks. Jadi untuk seorang manusia nak buat tu tak begitu senang. Sekarang ni pun tak boleh buat lagi. Jadi mungkin bila menggunakan ASI ni boleh buat. Okey, boleh nampak dia punya flow? Okey, selesai. Anda dah tahu pasal AI, anda dah tahu sikit banyak pasal dia punya perkembangan. Ni yang saya tunjukkan dekat anda.
Tadi kan saya warna kuning kat situ kan AGI tu. Anda boleh tengok website ni daripada OpenAI, daripada start nak pergi plan untuk AGI dan seterusnya. ChatGPT ataupun bukan ChatGPT, secara lebih khusus dan tepatnya GPT version 4 tu dia nak masuk ke arah tu dah. Yang tu yang sekarang Elon Musk duk bergaduh nak elakkan daripada GPT version 5 keluar tu. Jadi kalau anda nak tahu pasal cerita ni, adalah yang orang yang tukang buat OpenAI tu nama dia Sam Altman ni. Jadi dia duk cakap lah pasal AGI dan sebagainya. Banyak video dia kat YouTube, macam-macam dia duk buat temu ramah tu. Okey. Anda dah faham sedikit sebanyak pasal artificial intelligence. Anda dah tahu dia punya perkembangan turun sana sini daripada AI sampai ke ANI sampailah AGI lah, semua pupa-pupa tahu. Okey, AI ni dia adalah bidang yang besar, subset yang besar. Sekarang saya nak masuk ke dalam supaya anda faham macam mana keluarnya ChatGPT tu. Jadi ada satu gambar kat tepi atas tu, anda nampak kan belah bucu kiri atas tu, dia ada macam subset. AI ni besar. Dalam AI tu dia ada benda yang dipanggil sebagai machine learning. Machine learning tu kenapa? Kalau anda ingat balik saya cerita yang awal tadi tu, di mana dia kata mula-mula dia datang big data, lepas tu dia buat data analitik, lepas tu dia kata macam mana aku nak baca, nak proses data ni, maka keluarnya machine learning. Jadi subset pada AI tu adalah machine learning. Dalam machine learning tu pula dia ada subset dia deep learning. Maksudnya pembelajaran yang lagi dalam. Dia ada perbezaan dia tu. Dan benda-benda ni semua dia boleh mewujudkan satu benda yang dipanggil sebagai natural language processing. Okey, anda tak payah risau kalau anda tak faham, tak payah risau, saya akan cerita pelan-pelan. Objektif malam ni bukan kita nak belajar benda ni. Kita punya objektif adalah supaya anda tahu jalan hidup ChatGPT tu. Okey. Jadi, tadi ada dengar AI, so sini saya cerita sikit. Machine learning tu benda apa? Dia ada satu contoh gambar kat bawah tu kan. Machine learning tu gambar, kalau saya nak cerita secara mudah dia macam ni. Kita nak suruh komputer tu faham benda tu apa. Jadi dalam contohnya, depan tu dia ada sebiji kereta. Kereta tu dianggap sebagai input. Jadi sistem tu dia tak tahu kereta ni benda apa. Dia tak tahu binatang ke, benda ke, manusia ke apa, dia tak tahu. Jadi masa machine learning tu dulu, untuk nak bagi sistem tu faham kereta tu apa, dia kena ada manusia. Kalau anda tengok dia ada gambar kat situ kan, dia ada manusia tu. Jadi manusia tu kerja dia adalah untuk nak extract feature. Itu kalau bahasa Inggeris je. Kalau nak bercakap bahasa Melayu mudah, kerja manusia tu adalah dia nak tengok, oh ini adalah kereta. Kereta ada 4 tayar, kereta ada 4 pintu, ada yang ada 2 pintu, ada yang ada 3 pintu, ada yang berat 1 kilo, ada yang berat 3 kilo, ada yang berat 10 tan. Contohnya macam tu. Kereta ada macam-macam bentuk, ada bulat, ada 4 segi dan sebagainya. Dia extract feature tu. Jadi dia extract feature tu dan dia sumbat kat dalam tu. Jadi kerja extracting tu dia panggil classification. Jadi dia beritahu lah macam ni. Itu adalah proses untuk nak feed data tu. Nampak tak? Jadi kena ada benda, maksudnya orang pada waktu tu yang menceritakan dekat sistem tu supaya sistem tu boleh belajar. Lepas tu dia panggil machine learning berdasarkan itu. Itu machine learning. Lepas tu bawah lagi pada dia lagi advance. Dia wujudnya deep learning. Jadi deep learning ni dia punya, kalau saya nak cakap secara umum lah bagi senang faham, dalam tadi kan kena ada manusia nak cerita kereta tu apa. Sekarang dia dah tak payah dah. Kita letak depan dia akan buatlah macam mana cara, dia akan cam tu kereta. Jadi dia boleh tahu, dia boleh cari, mungkin contohlah, masa dalam machine learning tu kita cerita kat dia pasal kereta lah, pasal lori lah, pasal van lah, pasal bas lah, pasal semua benda. Okay, fine. Tiba-tiba 10 tahun lepas tu keluar kereta terbang. Kereta terbang tu tak ada alarm rekod dia. Dia tak tahu kereta terbang tu apa. Tapi apabila kita bagi dekat dia kereta terbang, dengan menggunakan deep learning tu, dia boleh tahu itu adalah kereta yang boleh terbang. Tu maksud dia. Dekat situ lah mana kalau untuk nak buat deep learning ni, dia menggunakan artificial neural network. Jadi anda akan dengar banyak term yang pelik-pelik. Malah ni anda jadi saintis sikit lah. Jadi lepas ni kalau orang tanya anda masuk kelas anda belajar apa, cakap lah saya belajar AI, saya belajar pasal machine learning, deep learning, artificial neural network, cerita begitu terkejut kan. Okay, jadi artificial neural network ni dia ada macam-macam, jangan risau. Kalau saya nak cerita proses dia macam ni. Kan tadi deep learning tu kan, bila dia nak pergi, bila dia dah dapat classification data tu, dia nak buat apa? Okay, macam mana dia buat proses dia tu? Kalau anda tengok dia ada tulisan kat bawah tu, nampak? Dia start dengan machine learning sampailah dia panggil instant segmentation. Okay, benda ni kalau anda fikir, apa kaitan saya duk cerita semua benda ni? Anda akan faham ni bila saya tunjuk ke anda benda ni dan ChatGPT nanti. Okay. Jadi, apa benda yang dia buat dalam deep learning ni? Senang je. Contoh saya nak cari gambar kereta, tak ada. Jadi saya pakai yang contoh kucing dia bagi. Jadi apa yang dia buat dalam proses deep learning tu, kalau saya nak cakap secara mudah kepada orang yang bukan computer science, mula-mula sekali dia buat classification. Classification tu apa dia? Dia boleh kenal objek itu. Contohnya kan, saya ambil gambar kucing, bila saya letak gambar kucing kat dia, dia tengok, dia tahu. Ini adalah gambar yang ada kucing. Contohnya macam tu. Tu benda pertama. Lepas dia dah buat benda pertama, dia kata, okey, ini adalah gambar yang ada kucing. Lepas tu dia boleh buat localization. Localization tu benda apa?
Dalam gambar tu, dia tahu kucing tu duduk kat mana, kat belah kiri ke, kat belah kanan ke, atas ke, bawah ke, dia tahu. Dia boleh localizekan benda tu, objek tu. Dalam contoh ni kucing. Lepas tu, bila dia dah boleh identify, classify dan localize tu, dia akan identify objek. Kalau dia tahu kucing saja, maka dia akan cari kucing saja. Kalau dia tahu macam-macam, contohnya dia tahu ada kucing, anjing, tupai, arnab dan sebagainya, maka dia tahu, oh dalam gambar ni ada kucing, ada anjing, ada arnab, ada tupai. Dia boleh classify kan. Lepas dia dah detect semua tu, dia macam yang tengok yang ketiga object detection, maka last kali dia akan buat instant segmentation. Maksud dia apa? Bila dalam gambar, kalau saya ambil contoh gambar, dia lebih jadi video ke apa, tak kisah. Saya ambil contoh gambar, dalam gambar ni. Bila dia tengok, ni kucing, dia tahu dalam gambar tu bentuk kucing tu, itu kucing. Dia tak ambil gambar kucing yang ekor tercross dengan anjing ke tak. Dia tahu kalau kucing tu kucing. Kalau anjing tu anjing. Kalau anjing tu duduk belakang tiang, dia tahu tu adalah anjing belakang tiang. Dia tak ambil tiang tu sebagai anjing sekali. Itu maksud dia. Dan semua proses ni dia menggunakan Convolutional Neural Network, CNN. Dia macam nama berita tu. Anda mungkin kata apalah benda pelik-pelik ni. Jangan risau. Anda dengar aja term tu. Okey, boleh dah? Ini secara umumnya. Anda sekarang tengah tengok macam mana dia belajar. Macam mana kita classifykan dia. Tu satu. Macam mana dia extract features tu. Okey. Jadi saya sengaja highlightkan warna kuning dekat sini. Sebab kuning tu dia menunjuk kepada neural network. Sebab mungkin ada orang yang fikir, kenapa nama dia neural network? Okey, nama dia neural network sebab rupa dia macam ni. Anda tak akan nampak rupa ni mana-mana. Anda akan nampak benda ni dalam bentuk coding programming. Tapi apabila coding tu divisualizekan, dia nampak macam ni. Neural network tu maksud dia apa? Neural network tu dia modelkan benda ni berdasarkan otak kita. Kan otak kita kan ada sel-sel otak. Kan kita duk dengar ayat sel otak berhubung kan? Tu idea dia. Benda bulat-bulat tu dia panggil neuron. Nama tu pun dia panggil neuron. Jadi dalam benda bulat-bulat tu ada apa? Secara mudah kalau saya nak cakap, benda dalam bulat-bulat tu dia ada information. Jadi dia bersambung-sambung-sambung. Benda ni jadi macam ni. Dia bersambunglah gila-gila sampai dia faham satu-satu benda. Itu kalau saya nak cakap secara layman. Dia ada penjelasan yang sangat teknikal secara layman tu. Jadi kalau ada orang tanya, neural network tu benda apa? Ni, keupayaan komputer untuk nak proses benda secara serupa macam otak manusia duk proses. Idea dia macam tu. Boleh lah? Neural network ni baru ke? Dah lama dah mereka buat kajian pasal benda ni. Okay. Alright. Jadi, tadi kita duk bercakap pasal apa ni, machine learning kan? Anda nampak deep learning kan? Okay, deep learning tu dia ada dua model. Dua benda yang utama yang anda kena faham. Okay, ini saya cerita ni supaya anda faham satu benda satu lagi. Deep learning model secara umumnya, dia faham, dia ada model dia, yang pertama dia panggil discriminative. Ataupun kita panggil bahasa Melayunya diskriminasi. Ya, discriminative. Tu yang pertama. Model yang kedua, dia panggil generative. Awak nama dia model sebab benda tu adalah secara umumnya mathematical model. Dia mathematical model, jadi bila dia pakai benda yang melibatkan algoritma dan sebagainya, dia sebut model. Ayat dia macam tu lah. Okey, Sat, saya baca komen. Saya duk cakap terus terang, pam, saya tak baca komen. Sat, sorry, saya baca komen, Sat. Asalnya boleh lah. Anda nak soalan exam ke? Saya dah nak try nak. Kalau anda nak, nanti saya bagi. Bukan. Dia kata nak jawab soalan peperiksaan. Ya Allah, sorry. Saya ingatkan anda nak soalan exam. Terkejut saya. Nak soalan exam, saya bagi yang Kahoot tu. Kita buat ramai-ramai kan. Tengok. Okey. Sat, patah balik kepada deep learning model ni lah. Jadi, secara mudahnya untuk anda faham sebagai orang biasa. Okey. Deep learning model ni tadi dia ada dua. Satu dia panggil discriminative. Okey, satu lagi dipanggil generative. Kenapa dia panggil diskriminatif? Sebab dia suka mendiskriminasikan. Apa maksud diskriminasi kan? Saya dah tulis siap-siap bawah tu kalau anda nak tanya. Sebab dia akan membeza-bezakan. Kan diskriminasi itu kan membeza-bezakan. Jadi maksudnya deep learning model yang diskriminatif tu, idea dia adalah dia boleh membezakan benda. Jadi kalau anda tengok contoh kat sana, dia boleh bezakan kucing dengan anjing. Dia tahu mana kucing, dia tahu mana anjing. Lepas tu bila dia dah tahu tu, maka kita bolehlah buat benda yang pelik-pelik. Contohnya object detection. Benda tu yang anda tengok yang masa kita kena COVID dulu kan, ada mesin kat depan bangunan ke apa ke, dia tengok dia punya apa ni, panggil AI punya kamera yang mana dia boleh detect kita demam ke tidak, kita pakai mask ke tidak, kita ni laki ke perempuan. Macam kalau anda tengok dekat, tak silap saya, dekat KK Mart, dia tunjuk yang dia punya CCTV tu kan. Orang yang masuk tu laki, perempuan ataupun umur berapa, adakah itu, semua dia tahu. Jadi benda macam tu lah, dia boleh detect objek itu, dia boleh faham objek itu apa. Tu satu. Deep learning model yang kedua dipanggil sebagai generative. Kenapa nama dia generative? Sebab dia generate benda. Generate benda tu macam apa? Salah satu contoh saya ambil kat bawah tu adalah deepfake. Kalau anda pernah dengar kan deepfake kan? Jadi deepfake itu benda apa? Kita boleh ambil satu video yang betul, gambar katakanlah ada orang saya duk memasak ke apa ke. Contohnya sekarang ni saya duk bagi kelas, saya ambil video ni, anda ambil video saya ni.
Lepas tu anda letak kepala anda dalam tu. Anda ajar dia kata, okey, setiap pergerakan muka, ganti muka dia ni dengan muka saya. Jadi maksudnya, berdasarkan data yang original, dia boleh generate benda baru menggunakan data baru. Tu maksud dia generatif. Contoh yang paling senang, kalau nak tahu deep model yang pakai generatif ni apa salah satu aplikasi dia, benda tu yang anda tengok Mid Journey ataupun DALL-E dan sebagainya tu, yang mana orang boleh lukis gambar berdasarkan teks. Faham tak? Okey, sana. Boleh tu kan, kita buat satu exam sama-sama baru boleh faham. Syok tu lah, jawab pasal Kahoot tiba-tiba kan buat kan. Ni kalau boleh buat kelas offline lagi best ni. Okey. Sat sebelum, Sat ada sikit, saya tekan Sat sebentar nah. Okey, boleh. Alright. Jadi bila cakap pasal generatif ni, jadi benda tu maksudnya dia boleh menghasilkan benda berdasarkan data-data yang dia ada. Data-data yang dia ada macam-macam lah. Saya tunjuk kat anda contoh apa data yang dia ada tu. Jadi ingat deep learning model ni dia ada dua. Satu benda dia boleh nak kenal benda, satu benda dia boleh buat benda. Daripada tak ada apa. Okey. So, untuk nak buat semua benda ni, dia kena ada maklumat. Kan saya kata tadi kan, mula-mula tadi dia sebut pasal big data. Big data je manjang duk cakap pasal data yang masif, nak collect data lah, data processing lah, apalah, pumpan-pumpan data kan. Data-data tu semua, bila mereka dah collect, mereka dah ambil, kalau saya cakap secara mudah, digunakan untuk nak buat training. Nah, sebab setiap satu sistem AI, kalau saya cakap secara mudah, sistem AI ni, untuk dia nak faham benda, kita kena ajar dia. Nah, tu idea dia. Kita kena ajar dia. Jadi kalau saya pernah buat satu video dulu awal, kalau tak salah saya ada kat YouTube, yang mana saya tunjuk macam mana cara-cara nak buat satu application yang mana kita boleh tengok dalam gambar tu orang tu pakai mask ataupun tidak. Jadi kalau nak fahamnya, untuk nak ajar dia tu, saya kena cari dekat 5, 6, 7, 8 ribu gambar muka orang yang pakai mask, yang tak pakai mask, yang pakai mask sengit dan sebagainya, letak dalam satu model, run coding tu, dia faham lah, duduk cari, dia kata, macam ni lah rupa orang pakai mask, macam ni lah orang pakai mask sengit, macam ni lah orang pakai mask tak sengit, macam ni muka orang yang pakai mask pakai tudung, yang tak pakai mask yang pakai spek, contohnya macam tu. Jadi kita ajar dia, ajar. Lepas dia dah faham, maka kita bagi dekat dia satu gambar. Contohnya, dalam gambar tu kita akan detect lah. Okey, berdasarkan semua maklumat yang saya tengok, maka dalam gambar ni saya boleh pastikan bahawa 98% orang ni pakai mask. Contohnya macam tu. Itulah training data dia. Nampak? Training saya highlight yang anda nampak tulisan macam-macam, tak payah tengok kalau teruk sangat. Anda tengok yang saya color kuning dan merah tu. Training data is used to train a machine learning model to predict a specific outcome. Contoh macam yang saya kata, pakai mask tak pakai mask tu tadi. Okey, boleh lah? Okey, lepas tu anda mesti nampak kenapa saya highlight warna merah machine learning model tu kan? Sana saya nampak ada soalan Zat. Encik Muhammad Zul Ikram, dia kata macam mana nak bagi ChatGPT faham dan jawab soalan matematik dengan betul tuan, sebab dia selalu bagi jawapan yang salah. Okey, sekali lagi kita try. Sebab saya pun bukan pakar dalam matematik, tapi kita try tengok soalan yang tuan nak tanya tu, kita try buat ramai-ramai. Okey. Mana tahu kokok sehari bila tuan tengok yang mana dia bahagian yang apa ni prompt engineering tu mungkin boleh menjawab soalan tu. Okey. Alright. So tadi balik kepada yang kata machine learning model tu, anda nampak color merah kan? Pasal apa saya highlight benda tu? Saya nak tunjuk dekat anda. Machine learning model ni dia ada macam-macam. Ada banyak daripada dulu daripada tahun 19 berapa pun dah ada macam-macam idea dia macam tu. Yang saya sebut dekat anda neural network tu kan tadi yang neural network gambar macam ni dia adalah salah satu daripada machine learning model tu. Dan kita punya ChatGPT yang kita nak buat khusus malam ni dia terhasil daripada situ. Dia menggunakan benda tu. Jadi anda jangan ingat ada satu saja. Kenapa saya kata macam ni? Sebab saya nak tekankan ramai orang salah faham bila mereka ingat AI mereka hanya fikir ChatGPT. Dia tak tahu benda lain. Itu masalahnya. Dia ingat itulah saja yang ada. Sebenarnya ada banyak lagi benda. Kalau saya nak buat kelas untuk setiap satu benda, macam malam ni ChatGPT, besok Bard, lusa Microsoft Bing, betul-tulat, tak habis. Maksudnya banyak. Buat masa sekarang, yang popular tu salah satu aplikasi AI adalah ChatGPT dan juga Mid Journey, lukis gambar. Salah satu yang popular. Okey, boleh lah? Inilah sebab kenapa saya cerita dekat anda pasal neural network tadi. Untuk nak beritahu dekat anda, tu yang ChatGPT pakai. Okey, tu satu. Okey, jadi bila kita bercakap pasal yang ni, yang pasal training data, pasal deep learning semua ni, benda ni semua dia buat apa? Dia salah satu benda yang dihasilkannya adalah benda ni. Dia ada macam-macam benda, saya fokus kepada benda ni. Dipanggil sebagai Natural Language Processing ataupun kita short form dia NLP. Saya nak tanya soalan. Saya nak tanya secara umum dulu. Saya duk cerita macam-macam. Kalau anda tengok benda ni, dia mungkin tak direct berkaitan dengan ChatGPT punya prompt. Adakah anda okey macam ni? Ataupun anda rasa macam maklumat ni macam maklumat yang tak patut dicerita, panjang sangat? Nanti anda komen lah sambil-sambil tu lah. Okey, sambil tu saya teruskan sikit. Okey.
Sekarang kita masuk kepada natural language processing. Kenapa penting natural language processing? Kalau tak ada benda ni, maka tak wujudlah ChatGPT tu. Natural language processing ni apa? Kalau saya nak cerangkan secara teknikal, saya boleh buat satu kelas asing. Tapi kalau anda nak faham secara umum, dia adalah berkeupayaan ataupun kalau saya nak cakap, dia adalah satu benda yang mana dia membolehkan sistem tu untuk menganalisis ataupun memahami bahasa manusia. Macam saya kata tadi, kalau awal-awal dulu, komputer nak bersembang dengan kita, kena pakai programming language. Kita kena program benda, beritahu kat dia. Kalau jadi macam tu, jadi macam ni. Kalau jadi macam ni, buat macam tu. Tapi menggunakan natural language processing ni, komputer, sistem, application, apa ke benda tak kisah, dia boleh faham bahasa manusia. Natural language, bahasa semula jadilah, ayat dia macam tu. Okey, macam mana dia faham bahasa semula jadi itu ataupun bahasa manusia? Contohnya saya tunjuk gambar dekat bawah tu satu. Katakanlah ada orang pergi type dekat dia, a dog is chasing a boy on the playground. Ayat dia macam tu saja. Kita beritahu kat komputer tu, a dog is chasing a boy on the playground. Kalau saya tulis benda tu dekat dalam Microsoft Word ke apa ke, dia tak faham benda tu apa. Dia cuma faham itu adalah teks yang ditulis oleh orang dalam Microsoft Word. Komputer tu buat bodoh macam tu je lah. Tapi kalau sistem yang faham natural language processing ataupun benda tu dibuat menggunakan natural language processing, dia akan faham bahawa kita bagi tahu dekat dia ada anjing duk kejar budak dekat tempat main tempat taman kanak-kanak tu. Dia akan faham benda tu. Macam mana dia faham ayat tu? Tu saya tunjuk kat anda gambar tu secara umum. Nampak? Bila kita bagi dekat dia gambar ataupun ayat yang satu sentence macam tu, dia akan bahagi-bahagikan. Dia ada proses yang sangat panjang lebar, saya tunjuk umum macam tu. Nampak? Dia bahagikan, a dog is chasing a boy on the playground. Dia bahagikan dulu. Lepas tu dia klasifikasikan. A tu benda apa? Dia tulis kat situ that. Lepas tu dog tu apa dia? Noun. Lepas tu is tu apa dia? Ox. Lepas tu chasing tu apa dia? Verb, perbuatan. Dia bahagi-bahagikan. Lepas tu dia turun lagi bawah. Dia tengok complex verb, noun verb, macam-macam. Dia akan pusing sampai dia faham benda tu apa dia. Okey, lepas tu saya sengaja anda tengok gambar saya tu kan ada nampak dekat tu that. That tu benda apa? That tu saya tulis siap-siap korang kata apa benda? That ni. That tu adalah abbreviation ataupun benda yang dipendekkan daripada perkataan panjang dia adalah determiner. Kita determine benda. Determiner lah macam tu ayat dia tu kan. Jadi determiner tu adalah determiner, dia maksudnya kalau tengok contoh daripada and the, that, this, macam tu lah. Lepas tu kalau anda tengok ox tu apa dia? Ox tu adalah short form untuk auxiliary verb. Itulah idea dia. Kita apa kita tak cakap sini. Ini contoh macam mana sistem tu faham bahasa yang kita cakap dengan dia. Dia akan klasifikasikan setiap ayat satu-satu. Tot macam tu. Okey. Daripada natural language processing ni, maka keluarlah satu benda yang dipanggil sebagai conversational AI. Conversational AI itu maksudnya AI daripada segi perbualan, conversation. Itu yang anda nampak ChatGPT tu. Kita berbual dengan dia. Dan kalau anda tengok dia macam-macam lah. Perbualan ni maksudnya conversational AI ni boleh buat apa? Daripada suara mungkin dia boleh tukar kepada teks. Lepas tu dia boleh faham teks tu. Lepas tu dia boleh cakap balik dengan kita. Contoh yang paling mudah Siri ataupun Alexa. Kita bercakap dengan dia, dia faham apa yang kita cakap, dia proses, dia cari jawapan, dia cakap dengan kita balik. Conversational AI. Dan daripada conversational AI ni, dia banyak cabang lagi, keluarlah benda ni. Ini ni apa dia? Inilah dia AI chatbot. Chatbot tu benda apa? Itu yang anda duk chat tu. Kita duk chat dengan benda, kan chatting. Jadi bila kita duk chat dengan benda, maka dalam kes ni kita duk chat dengan AI tu lah. Jadi bila kita bercakap dengan dia, dia faham lah kita cakap apa, dan dia bagilah input berdasarkan apa yang kita duk bercakap dengan dia. Itulah dia. Faham lah, nampak? Daripada deep learning keluar benda tu, keluar benda ni, sampailah keluar natural language processing, daripada situ keluar conversational AI, lepas tu keluar AI chatbot. Tu dia punya flow dia tu.